Kalau kita buat perintah tetapi tidak betul, maka perintah tersebut tak diterima oleh Allah. Sesuatu perintah, tak kira apa perintah sekalipun, mesti betul. Itu nombor satu. Ya, solat, mesti betul solatnya. Yang kedua, betul-betul. Betul-betul tu maksudnya apa? Bersungguh. Alhamdulillah sampai. Kan? Jadi satu-satu ibadah itu, untuk betul, pastikan betul, yang menyuluhnya adalah ilmu fiqh. Tetapi sebab ini adalah ibadah untuk taqarruban, dia tak boleh hanya sekadar betul, tetapi mesti betul-betul. So bila betul-betul, dia dah jadi ihsan, dia makamnya ihsan. Maknanya buat terbaik. Bila buat perintah, kita ada satu kefahaman bahawa setiap perintah Allah bukan untuk faedah bagi Allah. Bukan kita buat laksana perintah maka yang dapat untung adalah Allah. Maha suci Allah. Kerana Allah ada sifat apa dia? Al-istighna. Sebab tu yang Ustaz Muhadir duk ajar tu. Ya, al-istighna. Ya. Sifat al-istighna bermaksud maknanya Allah itu terkaya sama sekali. Maksudnya terkaya dia sama sekali daripada mengambil faedah. Yang mengambil faedah kita sebab kita perlukan faedah, sebab kita tak cukup. Kita perlu minum sebab dengan minum itu aku dapat faedah menghilangkan dahaga, mencukupkan ke jumlah air dalam badan, contoh kan. Ya. Kenapa kita nak pakai aircon? Sebab badan kita perlu selesa, tapi selesa sangat pun tak boleh juga. Itu iklan penaja. Kan? Manusia ni dia mesti akan sesuatu benda istighna. Manusia tidak ada istighna, maka manusia itu tidak terkaya daripada mengambil faedah. Dan manusia itu dia bergantung lagi satu dengan sifat Allah yang disebut sebagai al-iftiqar. Ya, iftiqar maknanya seluruh makhluk ini bergantung pada Allah. Ya. Dan kemudian Allah itu pula, walaupun seluruh manusia bergantung pada Allah, tetapi Allah itu tidak mengambil faedah. Itu kita nampak perkara tersebut. Ya. Jadi apabila kita melaksanakan satu perintah, bukan untuk faedah Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Tetapi yang akan dapat faedah siapa? Kita. Baik. Maka apabila kita melaksanakan perintah Allah dalam puasa, dalam zakat, ya, dan ayat-ayat sebelum ini, ayat-ayat yang sebelum ini, maka dia adalah untuk tazkiyah diri kita. Ya, tazkiyah diri kita. Penyucian diri kita semua. Dan apabila kita menyucikan diri kita semua, maka pada ketika itu, saat kita suci, apa berlaku pada kita? Dalam konteks Allah. Dalam konteks dengan Allah. Bila kita buat perintah, maka berlakulah tujuan perintah bukan untuk Allah. Dia punya skrip dia. Tujuan perintah bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Apa yang berlaku, dia adalah tazkiyah, penyucian. Semua amal-amal itu penyucian. So, apabila berlaku penyucian pada kita, apa kesannya dengan hubungan dengan Allah? Ya, sebab Allah gunakan kalimah atimmu, maknanya sempurnakan, mesti dah benda lain tu dah cukup. Ya, kalau baru mula tak dinamakan sempurnakan, macam kita kata tak kata tambah kalau tak makan sebelum tu. So wa atimmu. Jadi sebab tu kita nak kena nampak semua terlebih dahulu apa dia? Apa yang kita dapat? Bila kita tazkiyah, bila kita bersihkan, ya, bagaimana kita boleh bersihkan? Sebab kita melaksanakan perintah Allah. Maka dengan sebab melaksanakan perintah Allah, kita laksana perintah bukan untuk Allah, untuk kita. Apa yang berlaku? Pembersihan. Dalam konteks hubungan dengan Allah, apa yang berlaku pada ketika itu? Maka yang berlaku adalah, dalam konteks hubungan, ialah taqarruban. Kedekatan dengan Allah. So, kedekatan dengan Allah. Sebab kita katakan bahawa bila kita buat hubungan, tujuan hubungan adalah kedekatan. Maka tidak menjadi point satu perhubungan, tapi kita berjauhan. Kita ada anak yang kita lahirkan, tetapi anak itu jauh. Kena ke matlamat perhubungan itu? Tak kena. Kita ada suami, kita ada isteri, tetapi jauh. Mungkin bukan jauh jasad. Jasad kadang-kadang kerja terpaksa jauh. Tetapi kejauhan hati sebagai contoh. Maknanya, begitu juga kita bersahabat. Kita bersahabat.
tetapi kita jauh, hati kita jauh, tak suka, tak pernah doa, tak pernah peduli, maka itu tidak memenuhi maksud perhubungan. So apabila dengan Allah tadi, maka ketika itu yang mengisi erti antara kita dan Allah adalah taqarruban, taqarrub. Ya, taqarruban. Baik, kalau kita nampak tu, barulah kita pun baca wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Pada pertemuan yang sebelum puasa, sebab kelas kita last sebelum puasa, maka kita sebutkan bahawa semua perintah adalah nak dekat dengan Allah. Semua perintah. Itu kita dah faham lah tadi macam kita katakan tadi, ya. Tetapi nampak tak bezanya? Okey, nampak, kita cuba bezakan. Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita solat, Allah suruh kita zakat. Sekarang Allah suruh kita haji. Apa dari sudut beza, ya, kita nak memahami, orang kata kita nak cuba memahami stres perintah Allah. Allah bila suruh solat, aqimus solah. Aqimus solah. Tunaikan solat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Nampak? Allah kata, wahai orang beriman, dirikan solat. Wahai orang beriman, dirikan puasa. Ya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami rezekikan pada mereka, kami nafkahkan. Okey, itu kita nampak dah. Apa dia? Puasa, solat, puasa, zakat. Baik. Haji, bila Allah perintah, Allah letak apa? Lillah. Allah tak kata aqimus solah lillah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyama lillah. Ya. Mimma razaqnahum yunfiquna lillah. Tetapi istimewanya haji dan umrah sebab terlampau dekat dengan makna taqarruban ilallah, maka untuk perintah haji dan umrah Allah letak lillah. Dalam perintah dia letak dah. Ya, dalam solat, masa kita solat baru kita sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Tetapi dalam perintah Allah tak sebut. Tetapi sekarang dalam perintah yang Allah kata atimmu, sempurnakanlah haji dan umrah, itu Allah terus letak lillah. Sedangkan boleh je wa atimul hajja wal umrata fa in ukhsirtum. Sebab semua perintah adalah untuk Allah. Okey, kita dapat ke yang tu? Dapat ke? Baik. Menunjukkan bahawa ibadah haji dan umrah ini satu ibadah yang nilai taqarrubannya tersangat tinggi. Nilai taqarrubnya itu tersangat tinggi. Maknanya, kalau kita rasa nak dekat dengan Allah, dengan sebenar-benar dekat, antara ibadah yang mesti kita lakukan adalah haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada muka surat berapa ni? 102. Jadi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Okey, dan sempurnakanlah haji dan umrah kamu kerana Allah. Please boldkan kerana Allah kat situ, ya. Dan bila sebut kerana Allah, dari sudut fiqahnya adalah melaksanakan, artinya lakukan dengan memenuhi semua haknya. Ya, sebab bila Allah perintah, Allah akan, bila sesuatu perintah Allah, okey, satu perintah, ya, satu perintah, pertama sekali dia ada syarat perintah, macam mana ibadah tersebut bernilai, ya. Yang pertama sekali apa dia? Sesuatu perintah mesti betul. Saya nak buat bahasa mudahlah. Mesti betul. Kalau kita buat perintah tetapi tidak betul, maka perintah tersebut tak diterima oleh Allah. Mesti betul. Sesuatu perintah, tak kira apa perintah sekalipun, mesti betul. Itu nombor satu. Ya, solat mesti betul solatnya. Baca Quran mesti betul baca Qurannya.
Okey. Dan yang lepas yang pertama, setiap ibadah mesti pertama betul. Yang kedua, betul-betul. Betul-betul. Boleh ke? So yang pertama apa tadi? Betul. Yang kedua, betul-betul tu maksudnya apa? Bersungguh. Alhamdulillah sampai. Kan? Jadi satu-satu ibadah itu untuk betul, pastikan betul, yang menyuluhnya adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Syariat yang ajar syarat, rukun, sah, batal. Begitu juga yang dimaksudkan di sini, lakukan dengan memenuhi semua haknya. Hak yang pertama mesti betul. Tetapi sebab ini adalah ibadah untuk taqarruban, dia tak boleh hanya sekadar betul, tetapi mesti betul-betul. So bila betul-betul, dia dah jadi ihsan. Dia makamnya ihsan. Maknanya buat terbaik. Buat terbaik. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa amal terbaik. Bukan sekadar buat baik, tetapi buat terbaik. Okey. Jadi benda tersebut mesti disuluh dengan ilmu ruh, jiwa, batin, ilmu tasawuf. Ya. Barulah kita bercakap tentang khusyuk. Ya, sebab tu Imam Ghazali dia letakkan khusyuk contoh dalam solat sebagai satu syarat untuk solat. Walaupun dalam fiqh kita tak jumpa antara syarat sah solat adalah khusyuk. Ya, tetapi sebab dia nampak apa tujuan solat untuk mencapai kekhusyukan, maka dimasukkan syarat. Tetapi dalam konteks kita punya pengamalan, maknanya di situ letaknya betul-betul. Ya, kita berdiri, kita buat betul-betul. Okey. Kemudian yang ketiga tadi, first betul, yang kedua betul-betul, yang ketiga buat betul. Berterusan betul. Berterusan. Jadi kalau buat betul-betul tapi sekali-sekala je. Dia mesti buat betul. Mesti betul tu berpanjangan, berterusan. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Sebab istiqamah dalam bincang kita dulu ialah pada husnul khatimah. Ya? Bila sebut istiqamah, dia punya titiknya adalah husnul khatimah.